Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirah hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dalam program Serambi Ilmu Online ini, kita berada pada juzuk kedua, fasal yang ketiga, muka surat 12. Jadi juz 2, fasal yang ketiga, bab pertama, adab-adab makan dan minum. Bahagian muamalat, rubuk muamalat. Kita masuk fasal yang ketiga, iaitu fasal pada menyatakan segala adab yang kemudian daripada makan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin. Fasal yang ketiga, pada menyatakan segala adab yang kemudian daripada makan. Adab kita yang kemudian daripada makan. Jadi adab yang kemudian dari makan itu, iaitu 7 perkara. Dia bagi tahu kepada kita bahawa adab, iaitu yang kemudian atau setelah makan itu ada 7 perkara. Lalu dia kata, adab yang pertama, bahawa sunat berhenti daripada makan itu dahulu daripada kenyang. Jadi kita jangan makan kenyang sangat, berhenti sebelum kenyang. Ni biar perut ni tak boroi, tak besar. Sayyidina Umar pernah menegur sahabat yang memiliki perut yang besar. Jadi kita kena cuba latihkan, orang Islam tu kena cuba sihat, fit, ni kena jaga. Susah memang, hatta di kalangan agamawan seperti saya sendiri, selalu asyik jemput makan, jemputan makan. Tapi kena cuba mungkin, insyaAllah. Kalau kita puasa, kita boleh menjaga. Dan juga selain itu, niat dengan amal ibadat puasa, Isnin Khamis dan lain-lain. Hadir wal hadir hafizakumullah. Adab yang kedua, bahawa sunat tatkala selesai daripada makan itu, menjilati tangannya itu, kemudian maka disapu dengan sapu tangan, kemudian maka dibasuhnya dengan air. Ni. Lalu adab yang ketiga, sunat tatkala selesai daripada makan itu, memungut akan pecahan roti pada tempat makanan. Maksud dia, crumbs itu, iaitu jatuh-jatuh bekas-bekas itu, kita pungut balik tempat makan itu, dan memungut akan nasi yang jatuh pada tempat makan. Kerana sabda Nabi SAW, man akala ma yaskutu minal ma'idati asya fi sa'atin wa ufiya fi badanihi wa waladihi. Artinya, barang siapa memakan akan makanan yang gugur daripada hidangan itu, nescaya hidup ia dalam keluasan daripada rezekinya, dan disembuhkan akan dia di dalam badannya dan anaknya. Hadirin wal hadir hafizakumullah, ini pentingnya untuk kita menjaga, iaitu tidak tabzir, tidak membazir, tidak melakukan sesuatu yang bersifat membazir, seperti membiarkan makanan yang jatuh dan lain-lain. Hadis ini rawahu al-Khatib wa ghairuhu, diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dan selainnya, seperti yang ditakhrij atau disebut oleh Al-Imam Az-Zabidi di dalam kitab Al-Ittihaf atau Ittihaf fi Sadatil Muttaqin. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Walau bagaimanapun, iaitu
amalan ini memang penting. Kalau keluarga saya, ibu saya, bonda saya memang pantang ada sisa-sisa makanan. Kalau makan kena habis. Lepas tu yang jatuh-jatuh tu kena kutip. Setiap nasi yang jatuh, dia suruh kita kutip. Kerana ayahnya atau atuk saya lah, belah mak, juga menjaga. Jangan sampai ada yang tertinggal makanan tersebut. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Ini. Lalu adab yang keempat. Sunat menyela-nyelati giginya dengan sesuatu. Floss. Cungkil gigi. Floss misalnya. Dan apabila keluar suatu makanan itu daripada giginya dengan sebab diselatinya tadi, maka jangan ditelan melainkan jikalau keluar ia sebab dihimpunkan dengan lidahnya, maka iaitu tiada mengapa ditelannya akan dia. Adab yang kelima, sunat tatkala selesai daripada makan itu menyapu akan bekas makanan yang pada pinggannya itu dengan telunjuknya. Menyapu, bagi licin marak dia punya gulai dia tu, kuah dia tu bagi licin. Kemudian maka dijilat dan akan telunjuknya itu kerana riwayat setengah ulama, man la'iqal qas'ata ghasalaha wa syariba ma'aha kana lahu itqu raqabatin wa innal iltiqata al-fatati mahurul huril ain. Ini seperti yang dinukil kalau menurut Ittihad Fusadatul Muttaqin, naqalahu sahibul kud. Jadi diriwayatkan oleh pemilik kitab Qutul Qulub, Abu Talib Al-Makki. Beliau meninggal 300 something. Termasuk awal. Dah diterjemahkan kitab tersebut, terjemahkan dalam bahasa Melayu. Ada terjemahan dia. Okey. Artinya barang siapa menjilat akan bekas makanan yang di dalam pinggan dan basuh ia akan dia dan meminum ia akan airnya, itu nescaya adalah baginya seperti memerdekakan akan seorang hamba sahaya, dan sesungguhnya memungut akan yang jatuh-jatuh daripada makanan itu adalah isi kahwin bidadari di dalam syurga. Ini jadi Syekh Abdul Samad Al-Albani menukil daripada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin menurut Imam Murtada Az-Zabiri menukil daripada kitab Qutul Qulub. Ini pendapat sebahagian ulama. Ada yang adab yang keenam, adab yang keenam, hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala dengan hatinya atas yang ia memberi makan akan dia. Maka melihat ia dengan hatinya bahawa makanan itu nikmat Allah Ta'ala kepadanya, seperti firman Allah, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Artinya makan olehmu daripada makanan yang baik, yakni yang halal, yang kami beri rezekikan akan kamu, dan syukur oleh kamu akan nikmat Allah Ta'ala itu. Surah Al-Baqarah. Okay. Adab yang ketujuh, apabila ia makan yang halal, maka sunat dibacanya kemudian daripada makan itu, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa tanzilul barakat. Allahumma at'imna tayyiban wasta'amilna salihan. Artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya itu sempurna segala amal soleh dan turun segala berkat. Wahai Tuhanku, telah engkau beri akan kami makanan yang halal dan amalkan olehmu akan kami berbuat amal yang salih. Ini dia, hadirin wal hadirat. Dan apabila termakan makanan yang syubhat, maka sunat dibaca. Kalau termakan makanan syubhat, sunat dibaca, Alhamdulillahi ala kulli halin la taj'alhu quwwatan lana ala ma'asiyatika. Artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala atas tiap-tiap kelakuan. Wahai Tuhanku,
jangan engkau jadikan akan dia kuat bagi kami atas berbuat maksiat engkau. Auzubillah min dzalik. Kita tidak mahu syaitan yang, iaitu apa? Syaitan yang menggoda kita, yang dengan tenaga yang kita makan ini untuk berbuat maksiat. Hadirin wal hadir afidakumullah. Dan seyuknyanya ia membanyakkan mengucap istighfar serta duka citanya kemudian daripada makan yang syubhat itu, supaya padam dengan air matanya. Dan dengan duka citanya itu, panas api neraka yang datang daripada sebab dengan makanan yang syubhat itu, kerana sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Riwayat Imam Baihaqi di dalam Syu'abil Iman menurut Takhrij Al-Iraqi. Yang bermaksud, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram itu, maka api neraka itu terlebih aula dengannya. Jadi kalau daging ni tumbuh daripada makanan yang haram, maka kita ni termasuk ahli nar. Sebab itu makanan haram ni bahaya. Kerana bila dah masuk perut, dia akan menjadi darah dan daging kita. Bila mizalik, ulama dulu bab makan haram ni memang sangat-sangat menjauhi, warak, berusaha untuk tidak dekat sama sekali dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan makanan yang syubhat itu terkadang membawa kepada haram, dan sunat kemudian daripada makan itu membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahilladzi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa tanzilul barakat. Allahumma at'imna tayyiban wasta'milna salihan. Alhamdulillahi ala kulli halin la taj'aluhu quwwatan lana ala ma'siyatika. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan baca surah Al-Quraisy, surah Quraisy, iaitu ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu alladzi at'amahum, Tuhan yang telah memberi makan mereka daripada kelaparan. Wa amanahum, dan memberi mereka keselamatan, perlindungan, min khaufin, daripada ketakutan. Itu dia hadirin wal hadir abidakumullah. Dan demikian lagi apabila makanan ia makan, iaitu makan ia makanan orang lain, termasuk iaitu makanan ia makan orang lain, sama ada disilakannya ke rumahnya atau dihantarkannya ke rumah, maka sunat mendoakan akan dia demikian doanya. Orang lain yang bagi makan dan lain-lain, so kita jawab, Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu wa yassir lahu an yaf'ala fihi khairan wa qanni'hu bima a'taitahu waj'alhu wa iyyahu minasyarikin. Artinya, wahai Tuhanku, banyakkan olehmu akan kebaikannya dan beri olehmu berkat baginya pada barang yang engkau beri rezeki akan dia, dan mudahkan olehmu baginya bahawa berbuat ia padanya akan kebajikan, dan padankan olehmu akan dia dengan barang yang engkau beri akan dia, dan jadikan olehmu akan kami dan akan dia daripada orang yang bersyukur akan dikau. InsyaAllah. Dan demikian lagi apabila berbuka puasa pada tempat seseorang, maka sunat mendoakan baginya, iaitu dibaca aftara indakumus saimun wa akala ta'amakal abrar wa sallat alaikumul malaikah. Aftara indakum saimun wa akala ta'amakal abrar wa sallat alaikumul malaikah. Itu doa dia. Artinya telah berbuka pada kamu orang yang puasa
dan telah memakan akan makanan kamu oleh orang yang abrar, yakni orang yang berbuat kebajikan, dan mengucap selawat atas kamu oleh malaikat, yakni memohonkan malaikat akan ampun bagi kamu kepada Allah Ta'ala. Dan apabila selesai daripada meminum air susu, maka sunat dibaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina razaqtana wa zidna minhu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu. Artinya, wahai Tuhanku, beri olehmu berkat bagi kami pada barang yang engkau beri rezeki akan kami, dan tambahi olehmu akan kami terhad daripadanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini doa. Dan apabila memakan atau meminum yang lain daripada air susu, maka sunat dibaca kemudian daripadanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina wa razaqna Allahumma barik lana fi ma razaqtana warzuqna khairan minhu. Ini artinya, wahai Tuhanku, beri olehmu berkat bagi kami pada yang engkau beri rezeki akan kami, dan beri olehmu rezeki akan kami yang terlebih baik daripadanya. Ini adalah doa yang dibaca. Dan sunat pula dibaca kemudian daripada selesai makan itu. Jadi selepas selesai makan dan lain-lain, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana sayyidana wa maulana ya kafi min kulli syai'in wa la yukafa minhu syai'un at'amta min ju' wa amanta min khauf falakal hamdu awaita min may yutim awaita min yutmin wa hadaita min dalalatin wa aghnaita min ailatin falakal hamdu hamdan katsira daiman tayyiban nafi'an mubarakan fihi kama anta ahluhu wa yastahiquhu. Allahumma at'amtana tayyiban fasta'milna salihan waj'alhu 'aunan lana 'ala ta'atika wa na'udzu bika an nasta'ina bihi 'ala ma'siyatika. Artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi makan ia akan kami dan memberi minum ia akan kami, dan memadakan ia akan kami, dan menghimpunkan ia akan kami kepada tempat kediaman kami, wahai penghulu kami dan Tuhan kami. Tuhan yang memadakan ia daripada tiap-tiap sesuatu, dan tiada memadakan daripadanya oleh tiap-tiap sesuatu. Engkau beri makan, wahai Tuhanku, akan kami daripada lapar, dan engkau amankan akan kami daripada yang ditakuti, maka bagimu segala puji. Engkau himpunkan akan kami kemudian daripada seorang kami berterpisah-pisah, dan engkau beri petunjuk akan kami kemudian daripada sesat, dan engkau kayakan akan kami kemudian daripada papa, maka bagimu puji akan beberapa puji yang amat banyak lagi, kekal, lagi baik, lagi memberi manfaat, lagi berkat di dalamnya, seperti yang engkau ahli baginya, dan engkau mustahik, layak, sesuai akan dia. Wahai Tuhanku, engkau beri akan kami makanan yang baik, yakni yang halal, maka beri olehmu akan kami amal soleh, dan jadikan olehmu akan dia menolong bagi kami atas berbuat taat akan dikau, dan meminta berlindung kami dengan dikau, bahawa kami meminta tolong dengan dia atas berbuat maksiat akan dikau. Ini dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah, doa tersebut. Syahdan, setengah daripada adab yang kemudian daripada makan itu, iaitu membasuh tangan, iaitu sunat yang hasanah, dan membasuh akan tangan kemudian daripada makan dengan pencuci seperti serbuk sabun, itu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Jadi Rasul memanglah tak pernah cuci tangan guna sabun, Allahu a'lam lah, tapi ini yang disebut. Jadi kalau kita buat tu bid'ah lah, tapi bid'ah yang baik. Dan kaifiat membasuh tangan dengan ashnan,
ashnan. Ashnan itu adalah sejenis mencuci. Sejenis zaman dulu Arab gunakan ashnan untuk menyuci. Itu iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Iaitu di bubuh ashnan itu di atas tapak tangan yang kiri. Kemudian maka dibasuhnya akan segala jari tangannya yang kanan itu. Kemudian maka digosokkannya segala jarinya yang kanan itu kepada ashnan yang ada kepada tangannya yang kiri itu. Kemudian maka disapukannya kedua bibirnya. Kemudian dibasuhnya akan mulutnya dengan jarinya dan digosokkan akan zahir giginya dan batinnya dan langit-langitnya dan lidahnya. Kemudian dibasuhnya segala anak jarinya dengan air, kemudian digosokkan dengan ashnan yang tinggal itu akan segala anak jarinya itu hingga bersih tangannya. Wallahu a'lam. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pasal yang keempat, pada menyatakan segala adab makan dengan sebab berhimpun dan bersekutu di dalam makan. Adab-adab ini 7 perkara. Adab yang pertama, bahawa jangan mencapai akan makanan itu hingga mencapai akan dia itu oleh orang yang banyak umurnya daripadanya, atau banyak ilmunya daripadanya, atau orang yang lebih kemuliaan daripadanya, melainkan jika ia dipenghulukan oleh orang, maka ialah yang mencapai akan makanan itu dahulu daripada orang banyak. Ini. Okey. Jadi ini kalau adab-adab apabila makan berjamaah, beramai-ramai. Lebih kurang macam tu lah. Kalau beramai-ramai makan ni, macam mana? Apa adab dia? Diri wal hadar abidakumullah. Adab yang kedua, sunat pada ketika makan itu berkhabar-khabar dengan kebajikan. Bagi tahu benda-benda yang baik. Atau dengan hikayat orang yang soleh-soleh yang bicara makanan atau lainnya, dan jangan berkhabar yang sia-sia atau mengumpat-ngumpat akan orang atau bergurau-gurau yang membawa kepada berdusta atau bergurau-gurau berlebihan. Adab yang ketiga, sunat ia melebihkan akan taulannya yang bersama-sama makan itu dan mengenyangi ia akan dia, jangan melebihkan akan dirinya pada makan, kerana terkadang yang demikian itu jadi haram jika tiada redha taulannya itu. Dan jikalau malu taulannya atau segan, maka hendaklah ia meraghibkan atau menggemarkan akan dia dengan katanya baginya, makan olehmu, dan jangan dilebihnya menyuruh yang demikian itu daripada 3 kali. Adab yang keempat, bahawa jangan berkehendak taulannya menyuruh akan dia pada makanan itu, tetapi hendaklah ia makan pada bersama-sama orang banyak itu, seperti makan pada ketika sendirinya. Dan jangan ia malu pada hadapan orang banyak itu, maka apa yang disukainya akan makanan itu, maka hendaklah dimakannya akan dia. Dan jangan ditinggalkan sebab malu dilihat oleh orang. Maka adalah yang demikian itu jadi riak. Dan tiada mengapa lebih kenyang makanannya itu daripada adat sebab menyukakan orang banyak atau sebab menggemarkan akan orang yang makan itu. Hadirin wal hadra afidakumullah. Ini adab-adab kita apabila bermakan kita ini berjamaah. Kan? Jadi nak suruh kawan dia, taulan dia, kawan dia untuk makan. Lalu adab yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadra hafizakumullah. Tiada mengapa bahawa membasuh tangan itu di dalam suatu tempat yang dituangkan air itu di dalamnya. Tidak masalah.
Dan demikian lagi, tiada mengapa bahawa dihimpunkan, tiada mengapa bahawa dihimpunkan tiada mengapa bahawa berhimpun orang banyak atas membasuh tangan itu di dalam satu tempat yang satu. Tak ada masalah. Dan sunat bahawa menghimpunkan akan air bekas basuhan tangan itu dalam satu tempat barang sedapatnya. Kerana sabda Nabi SAW, Ijma'u wudu'akum jama'allahu syamlakum. Rawahu al-Qada'i fi musnadi Syihab. Sebenarnya ditakhrij oleh Al-Iraqi. Artinya, himpunkan olehmu akan air sembahyang kamu. Nescaya menghimpunkan Allah Ta'ala akan perceraianmu. Okay. Berkata setengah ulama, murad yang dikehendaki dengan wuduk di dalam hadis ini iaitu membasuh tangan pada ketika makan. Yang dimaksudkan di sini adalah membasuh tangan ketika makan. Ini yang dimaksud wuduk akum. Wuduk akum itu adalah iaitu di sini adalah sebahagian ulama sebagai iaitu membasuh tangan pada ketika makan. Dan sunat bahawa menuangkan akan air membasuh tangan itu oleh orang yang mempunyai rumah berkeliling pada pihak kanan seperti menuangkan air minum dahulu. Hadirin wal hadirat. Adab yang keenam. Sunat bahawa jangan melihat kepada kelakuan taulannya yang bersama-sama makan itu kerana barangkali jadi malu ia. Dan lagi, sunat jangan ia lekas berhenti daripada makan itu jika dilihatnya ada taulannya itu belum lagi kenyang. Maka jadi malu taulannya itu makan dengan sebab ia berhenti. Tetapi sunat ia melambatkan makan itu dengan sedikit-sedikit sehingga kenyang taulannya itu. Dan demikian lagi jangan ia lekas berhenti daripada makannya itu. Daripada orang banyak supaya dikatakan oleh orang bahawa adalah ia mengurangkan makan. Dan kata Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala. Ja'far bin Muhammad rahimahullah ta'ala berkata, Iza qa'adtum mal ikhwani ala ma'idati fa'atilu al-julusa fa'innaha sa'atul la tuhsabu alaikum min a'marikum. Artinya apabila duduk kamu serta saudara kamu atas hidangan, maka lanjutkan oleh kamu akan kedudukan kamu itu. Maka bahawasanya ia satu saat yakni masa yang tiada dihisap atas kamu daripada umur kamu. Dan sabda Nabi SAW lagi, La tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'atan baina yadai hatta turfa'. Rawahu Tabrani fil Awsat. Menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya sentiasa malaikat mengucap selawat atas orang kamu selama ada hidangannya itu tertaruh di hadapannya hingga diangkat akan dia. Ini adab yang ketujuh, tuan-tuan. Bahawa jangan mengerjakan sesuatu yang mengeluati hati, yakni yang membencikan akan makanan itu seperti ia berkahak-kahak atau ia membuangkan hingusnya. Membuangkan hingusnya atau mengatakan sesuatu yang keji pada ketika makan itu. Dan jangan ia, jadi jangan buat depan makan, orang tengah makan. Jangan. Susah juga. Dan jangan ia menggerakkan akan tangannya di dalam makanan itu dan jangan ditundukkan akan kepalanya itu kepada tempat makan. Maksud dia, macam makan-makan tu sahaja letak kepala ni. Orang susah nak ambil ada kepala dia. Lebih kurang macam itulah. Sesuatu yang keji pada makan itu. Dan jangan ia menggerakkan akan tangannya di dalam makanan itu. Dan jangan ditundukkan akan kepalanya itu kepada tempat makanan itu pada ketika ia menyuapkan makanan itu. Dan apabila mengeluarkan ia akan sesuatu daripada mulutnya, maka sunat ia memalingkan akan mukanya itu daripada makanan itu. Dan diambilnya dengan tangannya yang kiri
dan jangan dimasukkan makanan yang baginya lemak di dalam cuka, dan jangan dimasukkan cuka di dalam makanan yang ada baginya lemak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pasal yang kelima pada menyatakan adab mendatangkan makanan kepada segala saudara yang datang ziarah kepadanya. Adab mendatangkan makanan kepada segala saudara yang datang ziarah kepadanya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam anna taqdimat ta'ami ilal ikhwani lahu fadlun kathir. Artinya, ketahui olehmu bahawa mendatangkan makanan kepada saudara itu baginya kelebihan yang amat banyak. Bagi makan tu kita dapat pahala banyak. Sebab itu kita disunatkan untuk buat makan, bagi dekat tamu, bagi dekat ni buat. Boleh dapat pahala tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, "Idza ja'akumuz zairu fa akrimuh." Rawahu al-Kharaiti. Hadis mungkar menurut Takhrij al-Iraqi. Iaitu apa artinya? Apabila datang akan kamu orang yang ziarah kepada kamu, maka muliakan oleh kamu akan dia. Ada yang, tapi ini hadis ini ada banyak dalil-dalil lain yang mendukung kebenaran makna daripada hadis ini. Iaitu bila kita ada tamu, kita memang dituntut untuk memuliakan tamu tersebut. Salah satunya dengan cara memberi makan. Dan ini budaya kami orang Melayu ni. Kami di pondok pun. Dan budaya kami iaitu kalau ada orang datang, kita akan bagi dia makan kalau boleh, seboleh mungkin. Bagi dia makan. Supaya dengan dia makan, kita memuliakan dia. Tak ada kemuliaan lebih besar daripada beri dia makan. Barakah. Sebab itu kalau saya pergi ke Indonesia, orang yang miskin pun dia sediakan makanan. Masya Allah. Tabarakallah ta'ala. Di pondok-pondok. Kita tak niat, kita datang. Tapi dia tetap nak bagi kita roti ke apa ke. Kena dia. Dia nak kita makan. Kena makan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu wa saqahu hatta yurwiyahu ba'adahu Allahu minan nari bisab'i khanadiqah ma baina kulli khandaqaini masiratu 500 amin. Rawahu Tabrani. Menurut Al-Iraqi hadis mungkar juga. Artinya, barang siapa memberi makan akan saudaranya hingga mengenyangkan ia akan dia dan memberi minum ia akan saudaranya hingga memuaskan ia akan dahaganya, nescaya menjauhkan Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka dengan 7 dinding daripada parit. Antara tiap-tiap parit itu perjalanan 500 tahun. Well, kalaupun hadis ini mungkar, tapi fadilatnya cuba kita ketepikan. Tapi man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu. Barang siapa memberi makan akan saudaranya hingga mengenyangkan. Iya. Ini satu pelajaran yang penting untuk kita sentiasa memberi, bersedekah. Contoh dia orang yang ada dekat Gaza pada hari ini, di Palestin. Berjuang, tanah mereka dicabul, dicuri dan telah dirampas oleh kaum Zionis. Kaum Zionis yang Allah SWT laknat ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita sebagai umat Islam kena bersatu, mengumpulkan dana paling tidak. Of course kalau yang dah tak mampu juga doa. Tapi kalau yang mampu mengumpulkan berapa pun yang boleh kita sedekah. Untuk memberi makan. Mereka rumah dah tak ada. Harta dah hancur. Semuanya telah hilang. Semuanya dah habis. Kalau tengah aman pun, kalau nak dapat kerja keluar daripada Gaza, pergi ke Israel contohnya.
kerja di kilang-kilang Israel. Gaji dia lebih bawah daripada gaji biasa. Kan? Dia lebih bawah gaji minimum yang ada di Israel sendiri. Sebab itu Israel pun kadang suka dengan pekerja datang dari Gaza atau Palestin. Saya dengar dalam berita. Bagaimana mereka dizalimi. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Mereka tak boleh nak ada kerajaan. Tanah yang telah dipetakan oleh PBB, oleh United Nations sendiri pun Zionis tidak menghormatinya. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Tapi ini satu pengajaran bagi umat Islam. Inilah akibatnya apabila kita meletakkan, memberikan kuasa kepada musuh-musuh Islam atas nama toleransi dan lain-lain. Ini apa yang akan terjadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Na'udzubillah min zalik. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan yura batinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha. Hiya liman alana al-kalama wa at'ama ta'ama wa salla bil laili wan nasu niyamun. Rawahu at-Tirmizi menurut takhrij al-Iraqi. Yang bermaksud hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu artinya bahawasanya ada di dalam syurga itu beberapa mahligai, padahal dilihat akan di dalamnya itu daripada luarnya dan dilihat luarnya daripada dalamnya, iaitu bagi seorang yang melembutkan perkataan dan yang memberi makan akan orang dan yang sembahyang ia di dalam malam dan adalah manusia itu tidur. Orang semua tengah tidur, dia solat malam. Ini ghurafan yura batinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha hiya liman alana al-kalama wa ta'am. Wa ta'am itu memberi makanan. Okey. Dan pada setengah riwayat, setengah ulama Khurasan, ulama Khurasan ni daerah Asia Tengah tu lah. Kan? Bahawa adalah ia mendatangkan akan makan yang amat banyak kepada saudaranya yang dijamunya itu, sekira-kira tiada kuasa mereka itu menghabiskan akan sekaliannya itu, padahal ia berkata, balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal ikhwana idza rafa'u aydiyahum ala ta'ami lam yuhasab man akala fadla dhalika ta'am fa inni uhibbu an astaqsira mimma uqaddimuhu ilaikum lina'kula ana wa ahli fadla dhalika. Qala al-Iraqi lam akib lahu ala aslin. Jadi al-Iraqi kata dia belum jumpa. Jadi kita kena cari lebih dalam untuk dapat jumpa riwayat ini. Artinya telah datang akan daku hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda bahawa segala saudara kamu apabila mengangkatkan mereka itu akan segala tangan mereka itu daripada makan, nescaya tiada dihisap akan orang yang memakan akan sisa-sisa yang lebih daripada makanan itu. Maka bahawasanya terlebih kasih aku banyakkan daripada makanan yang kasihnya dari banyakkan makanan yang aku datangkan kepada kamu supaya aku dan keluargaku memakan akan sisa yang lebih daripada makanan itu. Masya Allah. Jadi kita jangan sisakan makanan, tuan-tuan. Setiap makanan tu ada berkah dia. Ini kita kena habiskan. Itu jatuh tu. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kullu nafaqatin yunfiquha rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa man dunahum yuhasabu alaihi illa nafaqatul rajuli ala ikhwanihi minat ta'am. Artinya, tiap-tiap belanja yang membelanjakan akan dia oleh seorang laki-laki atas dirinya dan atas ahlinya dan yang lain daripada mereka itu, iaitu dihisap pada hari kiamat nanti, melainkan apa yang membelanjakan oleh seorang laki-laki atas saudaranya pada memberi makan akan mereka itu, maka iaitu tiada dihisap pada hari kiamat. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la an ajma'a ikhwani ala sa'in
min ta'amin ahabbu ilayya min an u'tiqa raqabatan. Artinya, demi sesungguhnya bahawa aku menghimpunkan atau aku himpunkan akan saudara aku atas memakan satu gantang daripada makanan, iaitu terlebih kasih kepada aku daripada bahawa memerdekakan seorang sahaya. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, min karamil mar'i tibu zadihi fi safarihi wa badluhu li ashabihi. Artinya sesetengah daripada alamat murah seorang lelaki itu membanyakkan akan bekalan di dalam perjalanannya dan memberikan ia akan dia bagi sahabatnya. Jadi dilebihkan makanan, dia bawa makanan lebih ni dia bagi kepada sahabat-sahabat dan taulan dia. Ni. Wa kana sahabatu yaquluna al-ijtima'u 'ala at-ta'ami min makarimil akhlaq. Artinya adalah sahabat Nabi SAW berkata, mereka itu berhimpun atas memakan makanan itu, iaitu setengah daripada alamat daripada baik perangai lagi murah. Masya Allah. Wa kanu yajtami'una ala qira'atil Quran wa la yatafarraquna illa an dhawaqin. Artinya adalah mereka itu berhimpun atas membaca Al-Quran dan tiada bercerai-cerai mereka itu melainkan daripada merasai akan makanan. Okey. Lalu ijtima'ul ikhwani 'alal kifayati ma'al unsi wal ulfati laisa huwa minad dunya. Artinya berhimpun segala saudara atas memakan makanan yang mencukupi serta bersuka-suka dan berjinak-jinak itu, iaitu bukan daripada dunia yang sia-sia. Ini ijtima'ul ikhwani 'alal kifayati ma'al unsi wa ulfati laisa huwa minad dunya. Wa fil khabari anna al-'abda la yuhasabu 'ala ma ya'kuluhu ma'al ikhwanihi. Rawahu Dailami fi Musnad al-Firdaus al-Iraqi. Artinya, dan tersebut di dalam hadis bahawasanya hamba Allah itu tiada dihisap pada hari kiamat atas barang yang memakan ia akan dia serta saudaranya. Ini andal abda la yuhasabu ala ma ya'kulu ma ikhwanihi. Jadi makanan yang kita makan dengan saudara kita, dengan sama muslim maksudnya, ini tidak dihisap oleh Allah SWT di akhirat kelak. Kerana kita makan bersama-sama, kita berkongsi makanan dengan saudara muslim kita. Hadirin wal hadirat. Ini penting kita makan. Sebab itu, orang Islam yang hebat ni, yang bagus ni, kalau dia tengok ada orang Islam yang tak makan, dia ajak makan sekali. Tuan-tuan. Dia ajak makan sekali. Hadirin wal hadirat. Wa kana ba'duhum yuksirul akla ma'al jama'ati lidzalika wa yuqallilu idza akala wahdahu. Artinya adalah setengah mereka itu membanyakkan akan makan serta jamaah orang banyak kerana hadis itu, dan mensedikitkan ia akan makan itu apabila makan padahal sendirinya. Masya Allah. Dan yang terakhir, wa fil khabari salasatun la yuhasab 'alaiha al-'abdu aklatus sahuri wa ma aftara 'alaihi wa ma akala ma'al ikhwan. Hadis riwayat Imam Dailami dalam Musnadil Firdaus oleh Taqriz al-Iraqi, yang bermaksud artinya, dan tersebut di dalam hadis 3 perkara yang tiada dihisap atasnya akan hamba Allah pada hari kiamat. Pertama, makanan yang dimakan pada ketika sahur. Dan kedua, makanan yang dimakan pada ketika berbuka puasa. Dan ketiga, makanan yang dimakan serta saudara muslim. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Adapun adab mendatangkan makanan itu iaitu 4 perkara. Adab mendatangkan makanan. Adab yang pertama, sunat ia mendatangkan akan makanan kepada saudaranya. Dan ini insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian ini pada minggu hadapan tentang adab mendatangkan makanan. Ini segala salah silap saya, mohon maaf sebesar-besarnya. InsyaAllah kita sentiasa istiqamah dalam pengajian, dalam ilmu dan beramal, dengan harapan insya-Allah Allah meridai kita semua. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.